Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad al-Fatih lima ukhliq wal khatim lima sabaqa nasiril haqqa bil haqqa wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa bidarihil azim fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma yassir wa la tu'assir bi tammin bil khair. Wala hawla wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'du. Pertama-tamanya dan buat salam-salamanya, sama-sama kita merafakkan rasa syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala masih lagi memberi kehidupan kepada kita untuk kita terus melakukan ubudiah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba-Nya. Mudah-mudahan dengan kelebihan umur yang Allah bagi kepada kita, dapat kita manfaatkan untuk kita mempelajari ilmu agama, untuk kita mengenal kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk kita mengenal kepada kekasihnya Habibullah Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang akan menjadikan satu jalan untuk kita sampai ke syurganya Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah pada pagi ini kita akan membicarakan tentang satu tajuk, iaitu keberkatan burdah Imam Busiri. Mungkin di kalangan orang-orang awam, mereka merasa janggal mendengar bait-bait syair ataupun bait-bait qasidah yang dilantunkan oleh beberapa para muhibbin, para munsyid, tentang kemuliaan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita meneruskan, tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu taala, perlu terlebih dahulu kita mengenali siapakah yang telah mengarang qasidah burdah ini. Beliau merupakan Imam Al-Busiri, ataupun nama sebenarnya Muhammad bin Said bin Hamad As-Sunhaji Al-Busiri, yang lahir di Bahti, Mesir pada tahun 608 Hijrah, bersamaan dengan 1212 Masihi, dan asal keturunan beliau dari negeri Morocco, dan wafat di Iskandariah, Mesir pada tahun 696 Hijrah, bersamaan dengan 1296 Masihi. Imam Busiri ini orang yang rajin menuntut ilmu, dan di antara guru yang telah pun mengajar kepada beliau, mengajar tentang Al-Quran, mengajar tentang hadis kepadanya, iaitu Abdul Abbas Al-Mursi, murid kepada Imam Abu Hasan As-Shazili, pengasas kepada tarikat Asy-Syazili. Tetapi Imam Busiri ini lebih cenderung kepada kesusastraan ataupun kepada syair-syair untuk memuji pembesar-pembesar negara ketika itu, yang akhirnya dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dia mengetahui bahawa dirinya itu telah berbohong, menyebut
sesuatu yang tidak ada pada seseorang itu. Itu sebab kita itu diajar untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di saat kita itu dipuji oleh seseorang, dengan kita membaca doa, Allahumma la tu'akhidni bima yaqulun waghfirli ma la ya'lamun. Ya Allah, jangan engkau menghukumku disebabkan pujian yang diucapkan. Ampunilah aku atas kekurangan yang tidak mereka ketahui. Kerana orang yang memuji kita itu tidak mengetahui tentang keaiban yang ada kepada kita. Maka akhirnya Imam Bushiri ketika itu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengalih pujiannya kepada yang hak, memuji baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, malah memuji kepada Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini dilakukan juga oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa innaka ala khuliqin azim, sesungguhnya engkau yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berada di atas akhlak yang sangat agung. Maka dengan itulah di antara nama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam selain daripada Muhammad ialah Ahmad, yang dipuji oleh Allah. Adapun Muhammad paling banyak memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Imam Bushiri telah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan di dalam syairnya itu, di dalam kasidahnya itu, dia meletakkan satu ungkapan, da'madda'atun nasara fi nabiyihim wa kum bima syi'ta madahan fihi wahtakimi. Tinggalkan cara orang Nasrani, yakni orang yang menyanjung Nabi mereka, Nabi Isa alaihi salam. Selepas itu seserahlah kepadamu untuk memuji baginda sesuka hatimu. Maksud daripada perkataan Imam Bushiri ini bermaksud asalkan engkau jangan melampau batas dalam memuji baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti orang-orang Nasrani yang telah pun melampaui batas memuji Nabi Isa alaihi salam sehingga mengatakan Nabi Isa itu sebagai Tuhan. Tetapi tidak salah untuk kita memuji baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mengatakan bahawa baginda itu adalah sebaik-baik makhluk yang diciptakan oleh Allah, nur yang menyinari alam, penghulu segala nabi dan rasul, makhluk yang paling dikasihi oleh Allah, insan yang paling sempurna, hamba yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan sebagainya. Tidak salah untuk kita memuji baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan itu Imam Bushiri telah mengarang beberapa rangkap di dalam qasidahnya itu. Sewaktu itu Imam Bushiri ini terkena penyakit lumpuh sebelah badan. Maka dengan itu Imam Bushiri ini digelar oleh para ulama Sayyidul Muddah, artinya penghulu para pemuji baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka di saat Imam Bushiri ditimpa musibah penyakit lumpuh sebelah badan, maka beliau telah berusaha mendapatkan rawatan, namun penyakit lumpuhnya tetap juga tidak sembuh, yang menyebabkan para doktor telah pun berputus asa untuk menyembuhkan penyakitnya. Dalam keadaan dirinya yang teruk ketika itu, sebelah badan lumpuh, namun Imam Bushiri diberi kekuatan oleh Allah, boleh melakar beberapa bait-bait syair yang datang ilham di hatinya untuk mengarang sebuah kasidah puji-pujian terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rupanya tuan-tuan, badan yang lemah lunglai ini masih lagi memiliki hati yang sangat cergas dan ingatan yang kuat. Maka
dengan hati yang dipenuhi dengan kasih sayang dan kerinduan terhadap baginda Nabi SAW, Imam Busiri melakarkan khasidahnya satu demi satu bait syair yang telah dilakarkan oleh Imam Busiri, yang akhirnya dia dapat menyelesaikan 161 bait syair yang dirasakan dalam jiwanya semasa menulis setiap bait-bait syair itu dengan berkat memuji baginda Nabi SAW, penyakitnya akan disembuhkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka setelah selesai Imam Busiri mengarang qasidahnya itu, beliau pun tertidur dan beliau didatangi oleh baginda Nabi SAW, bermimpi bertemu baginda Nabi SAW. Kerana mimpi bertemu Rasulullah ini merupakan idaman kita semua, dan siapa yang bermimpi bertemu baginda Nabi SAW, itulah sebenarnya Rasulullah SAW. Kerana Rasulullah SAW telah bersabda, man ra'ani fi manafni faqad ra'ani haqqa, barang siapa melihatku dalam mimpi, maka sesungguhnya ia telah melihatku secara benar. Kerana syaitan tidak boleh untuk menyerupai baginda Nabi SAW. Ketika itu Rasulullah SAW datang, lalu Rasulullah SAW mengusap tubuh Imam Busiri, kemudian menyelimutinya dengan selendang. Selendang ini dalam bahasa hadisnya disebut sebagai burdah. Selendang itu berwarna hijau. Maka sebaik sahaja badan Imam Al-Busiri selesai diselimuti oleh Rasulullah SAW, lantas beliau terjaga dari tidurnya dan beliau mendapati bahawa penyakit lumpuhnya telah hilang. Badan beliau sihat seakan-akan tidak pernah ditimpa penyakit lumpuh ketika itu. Dan oleh kerana kesembuhan badan beliau itulah, dengan keberkatan burdah ataupun qasidah-qasidah yang telah dikarangkannya itu, dan selendang yang diselimutkan oleh Rasulullah ke badannya, maka Imam Busiri menamakan qasidah yang baru yang diselesaikannya itu dengan nama burdah, artinya selendang. Menurut riwayat yang lain menyebutkan bahawa Imam Busiri mendapati burdah atau selendang tersebut ada di atas badannya apabila beliau terjaga dari tidur. Maka terkenallah qasidah burdah ini sebagai qasidah yang berkat, di mana dengan berkat puji-pujian selawat kepada baginda Nabi SAW dan salam yang kita ucapkan ke atas Nabi SAW, dengan harapan agar disembuhkan oleh Allah berbagai-bagai penyakit. Dan kelihatan amalan ini sangat mujarab sekali dan menjadi satu tradisi dalam masyarakat Islam sejak dari masa hidup Imam Busiri sampai ke hari ini. Pernah berlaku di mana salah seorang yang bernama Sa'aduddin Al-Faruqi, dia sakit mata, tuan-tuan, hampir buta matanya itu. Maka di dalam mimpi tersebut dia didatangi oleh seseorang yang tidak dikenali. Maka orang tersebut telah mengatakan kepada Sa'aduddin Al-Faruqi, engkau carilah As-Sahib Bahauddin, minta kepada dia qasidah burdah. Siapa dia? As-Sahib Bahauddin ini, As-Sahib Bahauddin bin Hina, yang lahir pada 603 Hijrah, wafat pada 677 Hijrah, yang merupakan wakil kepada Sultan Al-Malik Az-Zahir pada tahun 625 Hijrah hingga 676, iaitu menteri besar yang berkuasa di Mesir di zaman Imam Busiri. Di antara menteri yang sangat minat untuk mendengar qasidah-qasidah burdah ini, sehingga diriwayatkan apabila dibacakan qasidah burdah ini, beliau hanya berdiri untuk mendengarnya dengan penuh khusyuk
dan beliau juga telah melihat keberkatan yang sangat banyak dalam membaca qasidah tersebut. Maka bermulalah dari peristiwa ini, teruslah bacaan qasidah burdah ini menjadi satu amalan di masyarakat Islam berkurun dan diniatkan agar dengan berkat puji-pujian terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka akan disembuhkan berbagai penyakit. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, ini bukanlah berarti qasidah burdah itu yang menyembuhkan penyakit, tetapi apabila kita mencari satu keberkatan, kerana di dalam qasidah burdah ini terdapat doa-doa ataupun tawasul kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dengan berkat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tibil qulubi wa duaiha wa afiatul abdani wa shifaiha, ubat hati dan penawarnya keafiatan badan dan kesembuhan, maka insya-Allah Allah SWT akan menyembuhkan penyakit. Telah banyak pengalaman yang kita lalui tentang orang yang disembuhkan melalui wasilah jalan ataupun dengan bertawassul kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wattabi'u ilaihi wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah wasilah, perantaraan yang boleh menyampaikan kita kepadanya, dan berjuanglah pada jalan Allah supaya kamu beroleh kejayaan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan wasilah, perantaraan untuk kita mendapatkan keberkatan di sisi Allah. Di dalam satu ayat Al-Quran juga Allah SWT berfirman, walau annahum idh zalamu anfusahum ja'uka fastaghfaruhu walau annahum idh zalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfar lahumur rasul wajadullaha tawwabar rahima. Jika mereka datang kepadamu, iaitu kepada Rasulullah SAW, dan mencari pengampunan dari Allah setiap kali mereka itu berbuat salah, berbuat dosa, menzalimi diri mereka terhadap diri mereka sendiri, maka engkau, kata Allah, iaitu Rasulullah SAW, telah berdoa untuk pengampunan bagi mereka, maka mereka akan menemukan bahawa Allah itu Maha Pengampun, Maha Penyayang. Inilah di antara jalan untuk kita sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan itu qasidah Imam Bushiri ini menjadi terkenal kepada masyarakat di Mesir, sehinggalah masyarakat di Nusantara sebagai satu jalan untuk mendapatkan keberkatan melalui jalan Nabi SAW yang menyebabkan Allah SWT akan menyembuhkan penyakit. Saya ceritakan sedikit pengalaman guru mulia kami, tuan-tuan, iaitu Tuan Guru Syekh Fahmi Zamzam Al-Banjari Al-Nadwi Al-Maliki hafizahullah ta'ala. Pada tahun 2011 beliau terkena stroke, minor stroke. Mulut pun ketika itu dah bertukar dah, bercakap pun tak boleh ketika itu. Ketika itu beliau ada program di Kuala Lumpur nak menyampaikan syarahan ketika itu. Maka beliau berehat sebentar. Anak-anaknya bersama dengan beliau melantunkan qasidah burdah ini. Alhamdulillah, Allah SWT memberi kesembuhan kepada dia. Pada tahun 2012 berlaku lagi perkara yang sama kepada dia, maka dia telah membacakan qasidah burdah ini. Setelah itu beliau membuat pemeriksaan di Metro Hospital di Kedah, yang mana salah seorang doktor, Profesor Datuk Paduka Dr. Wan Azman, pakar jantung daripada Hospital University Malaya, meneliti laporan MRI, ESG dan echo test terhadap Syekh Fahmi ketika itu.
dan dia mengelengkan kepala dan mengatakan, sepatutnya orang ini telah pun terbaring di atas katil, tak boleh berjalan, tak boleh bercakap. Tetapi dengan berkat kasidah burdah ini, bila telah disembuhkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga dengan Sa'duddin Al-Faruqi yang mencari kepada As-Sahib Bahauddin tersebut. Apabila ditempelkan kasidah burdah ini pada matanya, maka sembuhlah. Saya ceritakan pengalaman saya sendiri, tuan-tuan. Itu sebab pihak masjid, Tuan Imam minta untuk saya menyampaikan tentang keberkatan kasidah burdah ini. Pada bulan lepas, 4 hari bulan 8 merupakan hari malang bagi keluarga kami, kerana anak saya, anak lelaki saya yang berumur 25 tahun telah terlibat dengan kemalangan jalan raya. Dia naik motor, ketika itu aksiden dengan kereta di MRR2 nak pergi kerja, dan kepalanya pecah, terpaksa dibedah. Kepalanya ada pendarahan yang begitu kritikal sekali. Maka ketika itu dia dihantar di Hospital Ampang. Di Ampang, Hospital Ampang tidak ada kepakaran untuk merawat kepala tersebut. Maka dihantar ke HKL untuk pembedahan. Maka dilakukan pembedahan, dikeluarkan tempurung kepalanya. 2 minggu dia di HKL, seminggu ICU, kemudian seminggu lagi ditukarkan ke wad biasa, masih belum sedarkan diri. Kemudian dihantar semula ke Ampang sebab mata sebelah kirinya rosak. Kata doktor, matanya itu dia tidak akan boleh melihat lagi. Kalau boleh melihat pun kabur. Kemudian terpaksa dibedah pipinya itu, dimasukkan besi, ditembuk lehernya agar dia itu dapat bernafas dan sebagainya, dimasukkan di Ampang seminggu. Cuma di HKL ini, tuan-tuan, agak ketat sedikit SOP dia, di mana kita sebagai ibu ayah, ibu dan bapa juga tidak dibenarkan menziarahi anaknya. Apatah lagi pada waktu pandemik sekarang ini. Tetapi di Ampang lebih longgar lagi, cuma seorang saja pelawat boleh. Maka kami dibenarkan untuk berziarahnya. Ketika di Ampang, saya ambil kesempatan untuk membacakan kasidah burdah ni di hadapan dia. Alhamdulillah, sebelum dia discharge, seminggu sebelum discharge, 2 hari sebelum discharge, dia mula kenal kami. Dia mula tersenyum melihat kami. Kemudian dibawa balik ke rumah. Sekarang ada ke rumah, tuan-tuan. Di rumah saya tu ada bilik yang ada katil hospital, kerana doktor suruh siapkan katil hospital sebab dia masih lagi belum boleh makan seperti biasa. Makan ikut tiup 4 jam sekali, minum susu, dan masih lagi terbaring dan sebagainya. Maka kita adakan majlis. Saya jemput kawan-kawan dia kerana dia juga ahli qasidah. Jemput kawan-kawannya yang bersama dengan dia untuk membacakan qasidah burdah ini di rumah. Kita buat di rumah ketika itu dalam keadaan menjemput orang ramai, dan kita menjamu makan kepada orang yang hadir ketika itu. Jadi agak pelik bagi orang-orang biasa yang melihat, kenapa orang sakit ini dibacakan burdah dan sebagainya. Kemudian ada pula dipukul hadrah kompang ketika itu. Ketika itu kita melihat tindak balasnya ketika burdah dibacakan, kaki kirinya, kaki kanannya, sebab dia bedah sebelah kiri, maka kanan itu lumpuh. Kaki kanannya yang sebelum ini tidak boleh bergerak, tangan kanannya sebelum ini tak boleh bergerak, tiba-tiba bergerak, tuan-tuan, sampai hari ini. Dan matanya selepas dioperate, dia tidak perlu lagi pakai kacamata sebagai mana sebelum ini, yang mana saya membaca burdah setiap hari kepadanya, dan semakin cerah matanya itu. Dan semalam dia dah boleh berdiri dah boleh duduk di wheelchair dah. Cuma dia belum boleh makan lagi sebab masih lagi ada tiup. Tapi kata doktor, kalau tiup tu dicabut boleh makan seperti biasa. Begitu cepat, kerana para doktor dan orang-orang ramai yang datang berziarah kepada kami menceritakan pengalaman yang berlaku kepada saudara mereka. Paling tidak, tuan-tuan,
2 ke 3 tahun baru sedar. Akan berlaku hilang ingatan, tetapi ingatannya telah pulih. Dia kenal kawan-kawannya yang hadir. Dia tahu macam mana nak buka. Dia masih ingat lagi macam mana nak buka PIN number handphone dia. Masih ingat lagi PIN number banknya. Dan 2 hari lepas saya bagi kepada dia posh bag ketika dia kemalangan jalan raya tersebut. Dia buka posh bag tersebut, dia melihat dalamnya, dia tahu apa yang tak ada dalam tu. Dia tanya, mana power bank? Secara isyarat saya kata, power bank mak pakai. Mana duit 500 yang diselitkan di sini? Saya kata, itu dah bagi pada budak pejabatnya kerana itu duit pejabat. Ini keberkatan yang ada kepada qasidah burdah yang dibacakan. Kerana kita bertawasul kepada baginda Nabi SAW, yang mana Rasulullah SAW sendiri pun mengajar kita kepada tawasul dan kita membacakan syair-syair. Dan ini tidak dilarang oleh baginda Nabi SAW. Pernah berlaku ketika Rasulullah melakukan umrah qada, pergi ke Mekah ketika itu. Maka salah seorang sahabat bernama Ibnu Rawahah berjalan di hadapan sambil bersyair kepada baginda Nabi SAW, lalu ditegur oleh Sayyidina Umar. Ya Ibnu Rawahah, wahai Ibnu Rawahah, baina yaday Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa fi harimillah taqulu syi'ra. Wahai Ibnu Rawahah, kamu bersyair seperti itu di hadapan Rasulullah dan di tanah haram Mekah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Sayyidina Umar ibn Khattab, khalli anhu ya Umar, biarkan dia wahai Umar, faliha asra'u fihim min nadahin nabli, kerana kalimah-kalimahnya lebih cepat memberkas di dalam hati mereka daripada hujanan anak panah. Ini kasidah-kasidah yang dilantunkan itu akan mententeramkan hati seseorang, dan adanya istighfar, tawasul, doa, munajat di dalamnya. Mungkin tuan-tuan pernah dengar, kerana ia merupakan satu syair yang begitu puitis sekali, dengan berbagai-bagai lagu yang dibawakan oleh mereka yang benar-benar ada perasaan kasih, mahabbah, cinta kepada Nabi SAW. Maka mereka melantunkan dengan begitu indah sekali kasidah-kasidah ini, dengan harapan agar Allah menyembuhkan seseorang itu, kerana di dalamnya terkandung berbagai selawat kepada baginda Nabi SAW. Maka itulah Imam Bushiri ini dengan keberkatan qasidah burdah yang dia akhirnya bertaubat kepada Allah kerana memuji kepada yang tidak selayaknya dipuji, maka dia beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara lagu-lagu yang dilantunkan di dalam qasidah burdah ni, Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqi kullihim. Wahai Tuhanku, curahkanlah selalu selawat dan salammu kepada kekasihmu, iaitu Nabi Muhammad SAW, sebaik-baik makhluk keseluruhannya. Ada juga doa kepada Allah, Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Wahai Tuhanku, dengan berkat Nabi Muhammad yang dipilih, yang engkau pilih, yang terpilih, engkau persampaikanlah kiranya segala hajat-hajat kami, dan ampunkanlah dosa-dosa kami yang telah lalu, wahai Tuhan yang sangat luas kemurahan. Ini di antara doa munajat di dalam kasidah burdah ini.
agar Allah menyempurnakan segala hajat-hajat kita dengan keberkatan kita menyebut nama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu di antaranya tuan-tuan yang banyak pengalaman. Salah seorang daripada sahabat kami membacakan burdah ketika salah seorang dalam ICU di sebelah cermin. Hari ini sembuh tuan-tuan, yang mana doktor mengatakan tidak ada harapan bagi pesakit tersebut. Tetapi kasidah burdah ini sangat asing bagi orang kita kerana tidak disebarkan. Kita lihat masjid-masjid kita tidak dibacakan kasidah-kasidah burdah ini, tidak dibacakan, tidak diperkenalkan kepada orang ramai. Mana mungkin apabila kita tidak membacakan sirah baginda Nabi SAW di hadapan orang ramai, maka mana mungkin bagi Allah SWT untuk mencampakkan kecintaan kita kepada Sayyidina Rasulullah SAW. Sedangkan Rasulullah telah berwasiat, hubbillah, cintai Allah, wa hubbi nabiyahi wa ahli baitihi, cintai Nabi kamu dan ahli keluarganya, wa qiraatil Quran, dan cintailah Al-Quran. Kerana mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini hukumnya wajib. Tidak ada pilihan bagi kita. Mencintai Rasulullah hukumnya wajib. Kalau kita tidak ada di dalam perasaan hati kita mencintai kepada baginda Nabi SAW, maka mana mungkin di akhirat besok untuk kita bertemu dengan Rasulullah SAW yang menyelamatkan kita. Siapa yang akan menyelamatkan kita di akhirat besok? Syafaat siapa yang kita nak minta tuan-tuan? Kalau di dalam hati kita tidak ada baginda Nabi SAW. Itu sebab Rasulullah ini apabila kita menghulurkan tangan di akhirat besok, dia menunggu kita di titian sirat daripada kita tergelincir. Itu sebab Imam Bushiri melantunkan, melakarkan qasidah ini dan mengetahui tentang sifat yang ada kepada baginda Nabi SAW itu harisun, yang sangat kasih terhadap umat. Begitu kasihnya. Dan Imam Bushiri mengetahui bahawa Rasulullah SAW tidak mungkin untuk menghampakan umat. Maka dia bermunajat kepada Allah Subhanahu Taala dengan sebenar-benarnya. Di antara lagu-lagu yang dilantunkan oleh beberapa orang yang dekat dengan baginda Nabi SAW dengan qasidah ini, Maulaya salli wa salim daiman abada ala habibika khairi khalqi kullini ya akramal khalqi maliman aluzu bihi siwaka inda hululil hadisil amini. Wahai makhluk yang paling mulia, siapa dia? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa lagi yang akan menolongku selain engkau ketika berlakunya huru-hara menyeluruh di padang mahsyar? Siapa yang nak tolong kita? Kita pergi kepada nabi-nabi lain, semua mengatakan nafsi, nafsi, nafsi. Datang Rasulullah, ana laha, aku sanggup membantu. Itu sebab di antara mereka yang ada perasaan kasih kepada Rasulullah melantunkan syair-syair yang memuji kepada Rasulullah SAW. Sebaik-baik makhluk, di mana seseorang yang menghulurkan tangannya akan mendapat kebahagiaan di sisi Allah. Ma madda li khariqi yada ahadun illa wa bihi sa'ida walidhaka madattu ilaihi yadi wa bidzalika kuntu minas su'ada. Tidak seorang pun yang menghulurkan tangan kepada sebaik-baik makhluk melainkan dia mendapat kebahagiaan. Oleh itu hulurkanlah tanganku kepadanya. Dari itu jadilah aku dari golongan orang yang bahagia. Kita nak baginda Nabi SAW menyelamatkan kita di akhirat nanti. Kalau kita bergantung kepada amal kita tuan-tuan,
sehebat mana amal kita. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri, salah seorang ahli ibadat, rajin ibadat, sembahyang nombor satu dia. Puasa wajib, puasa sunat semua buat. Al-Quran rajin baca. Semua dia buat. Akhirnya malaikat timbang dia di titian mizan. Masuk kamu ke dalam syurga. Tapi dia cari pintu syurga tak jumpa, tuan-tuan, sesat. Kerana dia dalam hatinya tidak ada baginda Nabi SAW. Dia lupa yang memegang pintu syurga itu adalah Rasulullah SAW. Dia lupa solat yang dia lakukan itu, siapa pembawanya, siapa yang mengajarkan solat kepada kita. Kalau bukannya Rasulullah SAW melalui sabdaannya, sallu kama ra'aitumuni usalli, bersolatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku bersolat. Dia membaca Al-Quran, tapi dia lupa Al-Quran itu kepada siapa Allah turunkan kalau bukan kepada Sayyidina Rasulullah SAW. Ini yang berlaku pada masyarakat pada hari ini. Mereka melupakan Sayyidina Rasulullah SAW yang melihatkan Rasulullah SAW itu tidak ada manfaat baginya. Sedangkan baginda Nabi SAW dihidupkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam kubur. Di dalam satu hadis baginda Nabi SAW bersabda, hayati khairul lakum tuhaddisu law yuhaddisu lakum. Hidupku baik untuk kalian. Kalian boleh bertanya dan berbicara denganku. Wa wafati khairul lakum tu'radu alayya a'malakum fama ra'aitu min khair hamidatullahu alayhi. Wafatku juga baik untuk kalian. Wafatku juga baik untuk kalian. Setiap amalan kalian akan dibentangkan di hadapan aku, kata Rasulullah. Seandainya ia baik, aku akan memuji kepada Allah. Tetapi seandainya sebaliknya, wa ma ra'aitu min syarri istighfartullahu lakum, aku akan beristighfar kepada Allah agar Allah ampunkan kalian. Ini baginda Nabi SAW. Ingat tuan-tuan, sebelum kita lahir lagi, Rasulullah SAW telah mendoakan kita. Di mana Rasulullah SAW mendoakan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala, isterinya yang tersayang. Ya Allah, engkau ampunilah Aisyah. Ampunilah Aisyah dosanya yang lalu, dosanya yang sekarang, dosa yang terang-terangan, dosa yang tersembunyi. Maka seronoklah Sayyidatina Aisyah mendapat doa daripada Rasulullah SAW. Lalu melompat, ditegur oleh Rasulullah, engkau seronok wahai Aisyah. Ya Rasulullah, kerana engkau telah mendoakan aku. Apa kata Rasulullah? Wallahi innaha la da'wati li ummati fi kulli salat. Demi Allah, itulah doaku untuk umatku selepas solat. Kita telah didoakan oleh baginda Nabi SAW. Tetapi pada hari ini orang telah melupakan insan yang banyak berjasa kepadanya, yaitu Rasulullah SAW, sehingga kan mereka melihat dengan pandangan sinis apabila dibacakan qasidah-qasidah, apabila dibuatkan maulid Rasul Nabi SAW. Mereka memandang dengan pandangan sinis, seolah-olah Rasulullah itu tidak memberi manfaat. Sedangkan untuk mencapai mahabbah, kecintaan kita kepada baginda Nabi SAW itu perlu ada ikhtiarnya. Dan Rasulullah bersabda, la yu'khidhu minu ahadukum hatta akuna habbu ilaihi min walidihi wa walidihi wan nasi ajmain. Tidak sempurna iman seseorang daripada kamu sehingga aku lebih dikasihi daripada dia mengasihi ibu dan ayahnya, anak-anak dan manusia seluruhnya. Nak sempurna iman, letakkan Rasulullah terlebih dahulu. Inilah di antaranya tuan-tuan. Jadi cukup sekadar itu. Moga-moga sedikit pengkongsian ini akan memberi manfaat kepada semua yang mendengar. Dan terima kasih kepada pihak masjid, kepada semua yang hadir pada hari ini. Moga-moga kita menjadi umat baginda Nabi SAW. Dan bersyukurlah kita kerana Allah SWT telah memilih kita sebagai umat Rasulullah. Dan Rasulullah di dalam satu hadis mengatakan, syafaati li ahlil kabair min ummati, syafaatku untuk umat-umatku yang melakukan dosa-dosa besar. Beruntung kita tuan-tuan. Tetapi
Rajin-rajinlah kita berselawat kepada Nabi SAW. Rajin-rajinlah kita membuat majlis-majlis di rumah kita. Kerana apabila kita buat majlis di rumah kita, tuan-tuan, itu akan datang keberkatan. Kerana Rasulullah SAW sendiri menyuruh kita senantiasa bersedekah, memberi makan kepada orang ramai. Ya ayuhan nas, wahai manusia, afsus salam, sebarkan salam. Wa at'imut ta'am, jamulah makan. Jamu orang makan di rumah kita. Jamu, cari keberkatan di rumah kita. Wasilul arham, hubungkan silaturahim. 3, hablum minan nas, yang akhirnya Rasulullah mengatakan asullu billaili wan nasu niyam tadkhulul jannati bisalam. Dan dirikanlah solat malam di saat orang lain tidur, maka engkau akan masuk ke dalam syurga dalam keadaan selamat. Hadza wa billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.